Taala wabarakatuh. Alamak, suara tadi. Cek. Hai. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada rakan-rakan, kawalan, sahabat handai yang menonton saya pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih juga terima kasih dari Sepitang ada Abdul Rahman. Okay. Thank you very much orang Sepitang. Thank you very much rakan-rakan. Allah. Sorry yang dekat TikTok pening kepala korang saya punya stand ni stand lama. So asyik jatuh je kerja dia kan. Right. So malam ni insyaAllah kita menarik sikit dry sikit tetapi menarik juga sebab kita akan lihat beberapa tajuk. Waalaikumsalam Kulim, terima kasih. Tolong kejutkan Menteri KDN dengan Menteri Komunikasi. Bukan kerja saya nak kejutkan Kak Mak Teh. Tahulah Mak Teh, saya ni orang biasa kan. Kita hanya insan yang macam mana lagu tu? Tak tahu, lupa. Kan so kita hanya boleh buat apa yang kita mampu buat. Saya boleh buat dia macam ni lah tuan-tuan. Kita buat apa yang dalam kapasiti kita. Kan, dalam kemampuan kita. Saya bukan siapa-siapa, I'm no one. Saya orang biasa yang macam tuan-tuan juga. Kan. Kita cuba sebaik mungkin, buat sebaik mungkin mengikut kemampuan apa yang kita ada. Kan, itu je saya mampu boleh lakukan. Dan tuan-tuan dan perempuan bantu saya dalam hal ni. Paling kurang tap love, paling kurang share, paling kurang like. Benda-benda macam tu lah. Benda-benda macam tu paling kurang yang kita boleh lakukan. Tolong share ni 4 orang je baru share ni. 829 orang tengok kita kat TikTok. Tapi 4 orang je share. Dan tak apalah, walaupun tak payahlah share. Tapi kalau walaupun nak share, Alhamdulillah kan. So di muka mu comel lah no. Ini filter, jangan percaya. Kan, ke kutuk ni kan. Alright, so banyak benda yang kita akan share pada malam ini. So antaranya adalah berkenaan dengan kes SST versus GST. Saya akan jelaskan. Malam tadi saya secara umum je saya jelaskan tentang SST tu sebab saya harapkan ada orang jelaskan kan. Tapi nampaknya ada juga yang tidak faham kan. Tapi tak apalah. Mungkin dengan video penjelasan ini, lepas ini tuan-tuan ambil video ni, jawablah segala persoalan-persoalan yang ada. Dan most importantly adalah untuk kita nak kena faham dekat mana duit wang tersebut digunakan, dibelanjakan dan sebagainya. Baik. So kita akan ada beberapa perkara yang kita akan ceritakan pada malam ini insya-Allah sebelum kita pergi ke cerita SST. Alright, penganjur perarakan wanita dakwa polis enggan terima notis perhimpunan. Jawatankuasa Penganjuran Women's March Malaysia 2024 mengecam polis yang didakwa enggan menerima notis yang dihantar melalui Akta Perhimpunan Aman 2012 untuk acara itu. Jawatankuasa itu berkata pihaknya telah berusaha 4 kali pada 2 dan 3 Mac untuk menyerahkan notis kepada polis tetapi gagal. Pada Jumaat 1 Mac, 3 percubaan dibuat untuk memberi makluman kepada polis berkenaan perarakan yang kami terima di Kuala Lumpur. Perjumpaan pertama dibuat oleh seorang ahli jawatankuasa pada pagi di IPD Dan Wangi. Dokumen kami dilihat oleh seorang pegawai di Dan Wangi namun dia enggan mengecop secara rasmi katanya. Pada hari yang sama, jawatankuasa WMMY lagi 2 lagi percubaan dibuat menerusi kurier yang diamanatkan kepada IBD Dan Wangi namun polis enggan menerima notis tersebut. Semalam pula mereka berkata peguam telah ke Bilangan Polis Dan Wangi sekali lagi untuk menyerahkan notis itu tetapi juga tidak diterima. Jawatankuasa tersebut menegaskan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan jelas menyatakan setiap warga ada hak terhadap kebebasan bersuara dan semua warga berhak untuk berhimpun. Jawatankuasa telah mencuba semua langkah untuk memaklumkan kepada pihak berkuasa bertanggungjawab dan mematuhi peraturan yang ditetapkan sebelum perarakan. Esok adalah hari terakhir untuk kami serahkan notis. Satu percubaan terakhir akan dibuat oleh kami dan peguam di IPD Dan Wangi. Permit tidak diperlukan untuk perhimpunan setelah Akta Perhimpunan 2012 diwartakan bagi mengganti Seksyen Akta Polis. Seksyen 91 mengatakan penganjur perlu memaklumkan pegawai bertanggungjawab dalam daerah polis di mana perhimpunan akan diadakan 5 hari sebelum perhimpunan tersebut diadakan. Saya tak faham sebenarnya kan, kenapa polis, kalau benar dakwaan Women's March tersebut, kenapa polis enggan terima
notis yang diberikan. Bila notis tak diberikan secara cukup, penganjur ditahan, ditangkap, didakwa. Tetapi bila penganjur memberikan secara cukup, tak dilayan. Jadi yang mana satu ni sebenarnya? Macam inilah tuan-tuan. Mungkin, tak tahulah kan. Sebab dia kata 5 kali termasuk peguam sekali. Takkan peguam tak tahu undang-undang kan. Tugas polis mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012 adalah untuk menerima dan menentukan laluan. Okey, dia bukan menentukan laluan. Laluan tu dah ditentukan. Tetapi kalau sekiranya laluan itu dianggap bercanggah dengan akta tersebut, maka polis boleh mencadangkan. Tetapi polis tidak boleh menghalang selagi cukup notis. Permit tidak diperlukan, dalam sebarang perhimpunan tidak diperlukan bagi mengadakan sebarang perarakan sedemikian. Permit tidak diperlukan, cukup dengan notis. Dia beza notis pemberi tahuan. Polis aware. Permit, polis kena bagi kebenaran. Dalam Perhimpunan Aman 2012, polis tidak perlu, maksudnya peserta perarakan tidak perlu lagi mendapat permit daripada polis. Arti kata polis ada hak untuk mengatakan boleh ke tak boleh. Tak ada dah. Semua perhimpunan adalah boleh selagi mana ia mengikut peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. So dalam hal ini bagi saya, tolonglah polis bagi kerjasama kalau benar seperti dakwaan yang dikemukakan tersebut. It doesn't matter lah. Kita dalam negara kita sekarang ni, tolong. Akhirnya yang kena maki kerajaan juga. Yang kena maki kerajaan madani juga. Dikatakan tidak demokratik lah, itulah, inilah. Buat je lah. Apa isu dia sebenarnya? Itu perhimpunan wanita je. Perarakan bagi kaum wanita. Bagi je lah. Kan aku cakap sesuatu kan susah juga. So tak apalah, terima je lah. Kan, terima je. Okey. Terima saja. Apa yang susah sangat? Dia bukan perhimpunan politik. Dia bukan perarakan untuk nak merusuh. Dia perarakan untuk wanita. Just bagi laluan yang selamat je lah. Kan, bagi selamat saja. Sebab track record dia orang teruk sebab bawa agenda LGBT, Izzat Amir kata. Kalau siapa yang bawa agenda LGBT, tangkap yang bawa agenda LGBT tu. Tak payah batalkan perarakan tersebut. Dan satu lagi, LGBT ni tuan-tuan, dia tak pernah membela wanita pun. Kan? Geng-geng LGBT ni tak pernah membela wanita. Malah LGBT ni lah yang merosakkan wanita. Sebab apa? Sekarang ini, lelaki, wanita ni dibuat perarakan. Mempertahankan hak wanita daripada lelaki. Tahu tak macam mana lelaki, apa yang lelaki buat untuk masuk ke dalam encroaching the hak wanita tu? Dia menyamar jadi wanita. So dia jadi pondan. So kononnya dia adalah seorang wanita. Convenient tak? Lepas tu yang bestnya, wanita pun bersetuju, kita terima. Walhal dia lelaki jadi perempuan, engkau pun sama satu. Patutlah hak engkau daripada dulu tak habis-habis macam tu kan. Itulah dia. Malah nak bahas bab ni lah, panjang lah ceritanya. Terutama geng-geng liberal yang tak faham benda ni. Sebenarnya benda itu merosakkan wanita lebih banyak daripada memberi kekuatan kepada wanita. Okay, habis sampai situ. Alright, habis dekat situ. Okay. Okay, menarik tuan-tuan. Anthony Loke mengumumkan baru-baru ini setelah 10 tahun MH370 hilang, misi baru cari MH30 kerajaan sedia jumpa Ocean Trinity. Menteri Pengangkutan Anthony Loke hari ini mengulangi komitmen kerajaan bagi memulakan semula operasi pencarian genap 10 tahun kehilangan misteri pesawat MH370. Secara spesifiknya, Loke berkata pihaknya akan mendapatkan persetujuan kabinet untuk kerajaan menandatangani kontrak baru dengan syarikat robotik marin berpangkalan di Amerika Syarikat, Ocean Trinity Limited. Pendirian kerajaan Malaysia adalah konsisten. Kami akan mempertimbangkan lanjutan operasi pencarian apabila maklumat baru dan bukti yang boleh dipercayai diperoleh. Untuk tujuan itu, saya telah mengarahkan Kementerian Pengangkutan untuk menjemput Ocean Infinity ke Malaysia untuk memberikan taklimat kepada saya mengenai cadangan tiada penyelesaian, tiada bayaran. So maksudnya kalau dia orang tak boleh settle, tak jumpa kapal terbang ni, tak perlu bayar dia orang. So okeylah. Katalog pada majlis peringatan 10 tahun peristiwa tersebut diadakan di Subang Jaya. Kami sedang menunggu mereka memberikan tarikh persetujuan dan saya berharap dapat bertemu dengan mereka segera. Menurut Loke, kerajaan tidak keberatan untuk meneruskan operasi pencarian pesawat yang membawa 227 penumpang dan 12 anggota kru itu. Dia berkata, kerajaan akan menjangkakan bahawa pesawat yang hilang itu akan ditemui juga akhirnya. Jika mereka dapat menemukan pesawat tersebut, kosnya adalah sesuatu yang ditanggung kerajaan, tambahnya.
Acara peringatan dan pameran turut mengumpulkan waris serta ahli keluarga yang berkongsi kenangan dan harapan mereka untuk masa hadapan. Okay, untuk masa hadapan. Menariknya tuan-tuan, tempoh hari saya berkesempatan untuk melawat kubur satu keluarga daripada Kuching yang juga terlibat di dalam, kalau salah MH370 sebab dia dua tragedi, satu yang dekat Ukraine tu, MH370, dan saya harap usaha ini akan dapat diteruskan dan insyaAllah macam dia kata tadi, kalau tak jumpa, tak ada penyelesaian, dia tak perlu bayar apa-apa. Okeylah tu. Alright. Aha, salam 5.5 tuan-tuan. Boleh tak kita buat hashtag salam 5. So apa itu salam 5.5? Yang ni walaupun bengang dia tuan-tuan, bengang dia. Kenapa dia bengang? Kenapa bengang tuan-tuan? Alright. KWSP umum dividen 5.5 untuk konvensional, 5.4 untuk syariah. Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP mengumumkan dividen 5.5% bagi simpanan konvension dengan jumlah agihan sebanyak 50.33 bilion. KWSP juga mengumumkan dividen 5.4% untuk simpanan syariah dengan jumlah agihan 7.48 bilion kepada keseluruhan agihan pendapatan bagi 2023 sebanyak 57.81 bilion. Dana simpanan pasaran itu berkata bagi tahun berakhir 31 Disember, KWSP mencatatkan jumlah pendapatan pelaburan sebanyak 66.9 bilion, meningkat 29% berbanding 51 bilion pada 2022. Daripada 66.99 bilion, jumlah pelaburan 5.72 bilion dijana daripada keuntungan mark to market, security yang belum direalisasikan dan tidak akan menjadi sebahagian daripada pengagihan dividen. Adalah menjadi amalan berhemat KWSP membayar dividen hanya daripada pendapatan yang direalisasikan, katanya. KWSP kata aset pelaburan terus mencatat pertumbuhan kukuh sebanyak 1.135 trilion pada 2023. KWSP ada aset pelaburan berjumlah 1.135 trilion, naik 13% berbanding 1 trilion pada tahun keuangan 2022. Wow. Peningkatan itu mampu merangkumi pendapatan yang dijana daripada portfolio dan jumlah caruman diterima berjumlah 97.56 bilion, naik 15% berbanding 84.78 bilion pada 2022. Ini menarik ini tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama, sedih juga apabila kita membaca satu lagi artikel yang mengatakan bahawa 40% tenaga buruh di dalam negara kita tidak mempunyai perlindungan persaraan ataupun pencen menurut CEO KWSP. Saya kata itu 12 juta tenaga kerja, rupanya 17 juta, saya tersilap. Hanya 60% daripada 17 juta tenaga kerja tempatan mendapat perlindungan persaraan di bawah skim KWSP atau skim pencen perkhidmatan awam. Menurut Ketua Eksekutif KWSP, Ahmad Zulkarnain On, jumlah itu dilihat masih rendah dan membimbangkan berbanding kadar purata global pada 68%. Majoriti tenaga buruh yang tidak dilindungi adalah tenaga pekerja tidak formal, termasuk pekerja bebas dan mereka yang bekerja sendiri seperti pekerja gig, katanya di KWSP. Mengulas lanjut, Ahmad Zulkarnain memberitahu 4.1 juta pekerja dalam sektor tidak formal, terdiri daripada 3 juta pekerja sendiri, 582,000 peniaga, 498,000 bekerja dalam kalangan keluarga yang tidak dibayar upah. Melihat pada trend peningkatan drastik dalam sektor gig, beliau menjangkakan jumlah tenaga kerja tidak formal akan meningkat 33% menjelang 2040 berbanding jumlah semasa 26%, dia kata. Kan? Kenapa benda ini sangat penting? Benda ini membawa satu maksud yang sangat besar. Okey, saya baca satu artikel lain berkenaan dengan perkara ini. Masyarakat menua memberi implikasi jangka panjang kepada kedudukan fiskal. Lanskap demokrasi Malaysia sedang mengalami transformasi yang ketara dengan kadar warga emas dijangka meningkat kepada 40% menjelang 2043, boleh menyebabkan implikasi kritikal terhadap prospek fiskal negara. Ketua KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata dengan unjuran populasi seramai 39.9 juta penduduk berusia lebih 66 tahun dijangka mencecah 5.6 juta, manakala penduduk berumur 15 hingga 64 tahun dianggarkan 27.3 juta. So, pada waktu ini kita menganggarkan penduduk Malaysia boleh mencapai dalam lingkungan 50 juta. Okey, menarik.
Kajian itu menunjukkan bagi setiap peningkatan 10% dalam populasi umur, kita akan lihat penurunan 5.5% daripada KDNK, katanya. Ahmad Zulkarnain menekankan bahawa apabila masyarakat semakin berusia, tekanan dan desakan ke atas sistem penjagaan kesihatan akan meningkat dan hasil cukai negara dijangka menurun apabila sebahagian besar penduduk bersara. Kos penjagaan kesihatan akan meningkat, begitu juga kos keselamatan sosial, memberi tekanan yang ketara kepada kedudukan fiskal, katanya. Beliau menyatakan dalam hal ini cabaran utama yang dihadapi termasuk simpanan yang tidak mencukupi, yang memburukkan lagi pendapatan di hari tua. Majoriti orang dewasa dalam tenaga buruh tidak akan dilindungi oleh skim persaraan dan ketidakpadanan antara umur pengeluaran penuh dan umur persaraan minimum kebangsaan dalam tempoh jangka masa yang lebih panjang. Sementara itu, 2024 bakal menjadi tahun yang penuh peristiwa bagi KWSP kerana memulakan beberapa inisiatif untuk memenuhi keperluan ahli-ahli KWSP semakin berkembang, memastikan ketahanan awam dan kesejahteraan sepanjang tahun persaraan. Saya baca benda ni, saya teringat masa saya debat dengan seseorang dekat dalam TikTok dululah kan. Pakcik ni dia mempertahankan, saya rasa dia wala'ona, dia mempertahankan pada masa itu perlunya kita keluarkan duit. Perlu kerajaan keluarkan bagi KWSP kepada pencarum KWSP. Keluarkan lagi duit tu. Saya tanya berapa balance duit dia. Dia kata duit dia 20,000. Dia kata dalam KWSP dia ada balance 20,000. Dia dah berhenti kerja. Dia dah kerja bawa lori ke something like that. Dia kata dia nak keluarkan 20,000. Bukan bawa lori, dia berniaga. So dia kata dia nak keluarkan balance 20,000 yang balance dia tu. Umur dia 40 tahun tuan-tuan. 40 lebih tahun. Jadi dalam perbincangan kami, saya kata sebenarnya kerajaan tak perlu buat masa itu sekarang. Pertama, saya kata benda itu dia akan ada implikasi besar kepada KWSP dan negara. Terutama bila kita cerita tentang dividen ini. Kita berjaya mencapai dividen itu kerana KWSP berjaya recover 15% pertambahan daripada 1 trilion 2022 naik 13 ke 15% pendapatan ataupun pelaburan perawan KWSP disebabkan oleh pelaburan yang dilakukan oleh KWSP. Now, interestingly enough, setelah dia berkata demikian, apa yang saya cakapkan tu benar. Dan apa yang kita cakap ni, kita bukan cakap daripada kata-kata kosong, tuan-tuan. Kita melihat data. Yang pertama, data kita adalah usia menua rakyat Malaysia ni semakin tinggi. Saya ingat dulu masa saya sekolah rendah, usia secara purata rakyat kita 60 lebih tahun. Saya ingat sebab atuk saya, dua-dua meninggal umur dia 60 lebih. Ada seorang dekat nak 70, seorang 60. 60 dia orang dah meninggal. Sebab tu saya ingat average pada tahun 80-an lebih kurang macam tu adalah lebih kurang 60 tahun. Now sekarang ini average ni ada lebih kurang 70 tahun. Pada tahun 2040 dijangkakan purata rakyat Malaysia hidup adalah 80 tahun ke atas. Ini jangkaan. Now, apa implikasi kepada negara, kepada fiskal? Fiskal ni maksudnya kepada keuangan negara. Implikasi paling besar adalah daripada segi kesihatan. Implikasi kedua terbesar adalah daripada segi cukai. Apabila mereka mencapai lebih usia bersara 60 tahun ke atas, pada waktu itu mereka sudah tidak lagi bekerja. Bila mereka tidak bekerja, mereka tidak dicukaikan. Bila mereka tidak dicukaikan, pendapatan kepada negara berkurangan. Tetapi dahlah rakyat, termasuk saya lah ni, saya kata mereka tu saya lah, kan, tidak dicukaikan, kan, tak boleh nak dicukai sebab tak bekerja dan sebagainya. Mungkin ada sebilangan yang masih buat bisnes dan bekerja tu ada cukai, tapi majoriti tak akan dicukaikan. Tapi dalam masa yang sama, kerajaan kena tanggung daripada segi apa, tuan-tuan? Daripada segi dia punya kesihatan. Daripada segi kesihatan, kita tak tahu 1 Mac ni bermula cukai gula, tax sugar tax bermula 1 Mac ni. Sugar tax ni, mana-mana produk yang mempunyai, kalau tak silap saya, lebih 30% cukai gula, maka produk itu akan dicukaikan. Makanan dan sebagainya akan dicukaikan. Sebab itu banyak sekarang ini menjual alternatif kepada gula. Kan? Dan saya insyaAllah antara yang akan mengeluarkan gula saya sendiri. Tapi itu nanti. Bukan produk ni, bukan produk yang stevia, bukan. Ada produk lain. Nanti kita akan kerjasama. Dan siapa industri-industri besar yang nak bekerja sama dengan saya, yang ada masalah nak mendapatkan gula, boleh contact. Kita boleh buat B2B. Saya untuk consumer ni, saya B2C saya tak fokuskan sangat. Saya malah lebih fokus kepada business to business yang ambil dalam jumlah yang besar. Baik, itu cerita lain. Now,
Now, coming back kepada apa yang kita buat tadi. Bila dah menua, kos perubatan kerajaan kena tanggung. Dia tak bekerja, so dia tak bagi pendapatan kepada kerajaan. Ini yang berlaku dekat Jepun. Di mana akhirnya golongan muda ni terpaksa menanggung. Dan sama juga saya sebut tentang akta pencen, tentang pencen tempoh hari. Bagaimana pada tahun 2040 nanti kerajaan kena menanggung 140 bilion untuk membayar pencen saja kerana usia makin orang kata makin tua, makin panjang. Ada bagus, ada tak bagus jugalah. Bukan kita nak suruh dia mati awal, bukan. Tetapi itu hakikat yang kita kena fikirkan sebagai kerajaan. Kerajaan dah kena fikir, so bagaimana? Sebab itu kita ada skim KWSP ni. Saya baru borak dengan kawan saya, Bang Man, Abang Azman, masa dekat airport tempoh hari. Saya borak dengan dia. Saya tanya, Bang Man ada berapa dalam akaun KWSP? Dia akan bersara tahun ini. Umur dia 55 tahun ini. 55 tahun ini. Dia kata, dia ada 200,000. Okay? Dan dia dapat pencen ilat lah. Dia dapat 1,500 setiap bulan daripada SOKSO kerana ilat lah, ada pencen ilat. So saya tanya dengan dia, Abang Man, saja saya nak test dia. Apa Abang Man akan buat bila boleh keluar dia punya KWSP tahun ini? Apa Abang Man akan buat? Tahu tak, saya terkejut dia punya mentality dia tentang duit. Dia kata, saya takkan keluarkan 200,000 tu. Saya dah jumpa KWSP, saya dah tanya KWSP dan KWSP benarkan saya simpan duit tersebut sehingga umur saya 70 tahun. Dan saya hanya akan keluarkan setahun RM6,000. Saya kata, kenapa RM6,000 bang? Okey. Dia kata, saya dapat pencen ilat RM1,500. RM6,000 kalau bagi 12, RM500. So, 500 dengan RM1,500, saya dapat RM2,000. So, setiap bulan saya dah dapat RM2,000. Rumah saya tak payah bayar. Kereta saya tak payah bayar. Saya dah ada kereta, saya dah ada rumah yang tak payah bayar. Saya RM2,000 tu untuk makan minum je lah, dia kata. Okay, interesting. Tapi dalam masa sama dia kata, tak ramai yang tahu di dalam KWSP ni banyak package yang sebenarnya kita boleh tanya. Tentang pencen, tentang dia banyak pencen, apa orang kata, insentif di dalam KWSP yang kita tak boleh tak tanya. Kemudian saya kata, bang, saya calculate. Katakanlah abang ada 200,000. Sorry, bukan 200,000, 150,000. Dia punya akaun dia ada 150,000. Kata abang ada 150,000 sekarang ini. Dalam tempoh 25 tahun, umur abang 80, kalau abang tak keluarkan, saya kata, abang akan ada pada umur abang 80 nanti, kalau tak keluar, saya kira 650,000. Dia kata, ya betul Is. Ya. Saya calculate, kalau abang tak keluar lah. Kalau abang keluar 6,000 tu, saya calculate mungkin abang akan dapat lebih kurang dalam 400,000 by the time umur abang 80 tahun. Dia bijak. So, 400,000. Apa nak guna umur dah 80? Okay, kita ingat tadi umur dia 80, dia mungkin sakit. Dia mungkin ada penyakit dan sebagainya, mungkin nak kena jaga. Dia ada 400,000. Dia tak payah susahkan anak-anak dia. Itu yang pertama. Kedua, katakanlah dia tak sakit. Kan ditakdirkan dia pergi dengan baik. Minta maaf Abang dia tengok saya punya live ni. At least dia boleh wariskan dengan anak dia 400,000 cash, tuan-tuan. Bukannya harta, rumah dan sebagainya. Bukan, harta. Kami kat Sarawak ni, kami punya hibah dia lain berbanding dengan Semenanjung. Hibah kami kat Sarawak lain berbanding kat Semenanjung. Wasiat kami pun lain berbanding Semenanjung. Undang-undang kami berbeza. Tetapi sekurang-kurangnya, dia boleh tinggalkan 400,000 kalau disimpan KWSP tu biar. Dia tak keluar habis. Saya kata, okey, kenapa abang tak keluarkan habis? Dia kata, aku nak keluar buat apa? Aku bukan buat bisnes. Aku tak perlu nak renovate rumah ni buat apa? Dia kata, rumah aku dah okey. Cukup apa yang ada. So, akhirnya dia kata dia boleh datang dengan 2,000 ke 2,500 sebulan. Okey lah duduk kat kampung. Itu dia. Sebab dulu dia kerja dia, gaji dia tak besar. Okey. Tapi tuan-tuan, sekarang ini starting pun mungkin yang mana yang corporate dan sebagainya. Tuan-tuan, jangan terkejut kalau dalam akaun tuan-tuan mana yang gaji 4,000 ke atas, 5,000 ke atas. Simpanan tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi cek, tak lari 800, 600 ribu ada dalam akaun KWSP. Kalau tuan-tuan bekerja lebih daripada 10 tahun. Tak percaya pergi cek. Kan? Seronok tuan-tuan kalau pergi cek. Ada rupanya. Pergi cek. Sebab tu saya kata simpanan hari tua ni sangat penting. Ingat tak dulu simpanan hari tua. Kenapa? Sebab bila hari tua nanti, kita tak boleh pergi jauh tuan-tuan. Kita tak boleh pergi mana-mana. You know what I mean tak? Maksudnya daripada segi
kerja kita tak boleh bekerja, kita tak boleh buat benda-benda yang tak sepatutnya lah. Sebab kita dah tua. Membawa saya kepada poin saya kan, berkenaan dengan kenyataan baru-baru ini daripada Code Blue. Kan, Code Blue mengatakan saya terlambat untuk ulas isu ni sebab saya tunggu kenyataan. Rupanya dah keluar bulan Februari, itu saya termiss. Code Blue mengatakan bahawa ada seorang penjawat awam yang telah dikeluarkan daripada IJN kerana kerajaan nak jimat, maka dibuang daripada IJN. Dia kata, padahal dia dah 20 tahun pergi dekat IJN tu. That's my point tadi. That's my point. Dia pesara, dia kata 20 tahun dia dekat IJN. Tiba-tiba dia kena buang. Tak boleh masuk IJN dah. Dia kata, ini adalah satu penindasan sebab nak jimat dan sebagainya. Baik. Pertama, memang betul nak jimat. Tapi kedua, sebenarnya kita nak memberikan hak yang betul kepada orang yang betul-betul memerlukan. Oh, jadi kau kata pakcik tu tak perlu kan, Is? Okey. Code Blue tak nyatakan benda ni. Dia dinafikan pergi ke IJN, tapi adakah dia tidak diberikan perkhidmatan lain di hospital yang lain? Hospital kerajaan yang lain? Adakah IJN saja yang ada kepakaran tersebut? Dia kata pakar tersebut hanya ada di IJN. Iyalah, pakcik tu cakap. Macam mana pakcik tu tahu? Takkan setiap pakar nak cerita dia punya kepakaran dia. Kan? Adalah dia punya, masing-masing doktor ni walaupun dia ada subspecialist dalam certain area, tetapi bukan subspecialist tu akan tengok benda itu pada setiap masa. Dan akhirnya Dr. discharge penjawat awam, pesara stabil supaya yang lebih serius dapat ke IJN. Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli menafikan dakwaan kononnya IJN telah mendischarge keluar semua penjawat awam dan pesara sebagai sebahagian daripada langkah mengurangkan kos. Semalam, portal berita kesihatan Code Blue menerbitkan surat daripada seorang pesara yang tidak dinamakan yang mendakwa dikeluarkan dari IJN setelah menerima penjagaan rapi. Penulis mendakwa dia diberitahu oleh doktor di Institusi Jantung itu bahawa mereka mengikut arahan Kementerian Kesihatan supaya penjawat awam dan pesara dibenarkan keluar ke pusat jantung kerajaan. Ini bukan kali pertama. Dan yang terakhir, saya akan memberikan respon kepada isu berulang ini. IJN dan KKM telah pun mempunyai hubungan kerja yang baik walaupun selepas pengkorporatan IJN. Sejak sekian lama, KKM telah merujuk kes-kes kompleks dan pesakit jantung kritikal ke IJN dan terutamanya untuk mengurangkan kesesakan dan masa menunggu yang lama pusat jantung KKM, contohnya di Serdang. Kami mempunyai 10 hospital yang mempunyai perkhidmatan kardiologi dan 7 termasuk mempunyai perkhidmatan surgical cardiothoracic. KKM membayar kepada IJN untuk setiap pesakit yang dirujuk kepada IJN menggunakan pembiayaan tahunan persekutuan yang diterima daripada MOF. Justru katanya, bagi memastikan lebih ramai pesakit boleh dirujuk ke IJN, pesakit dibenarkan discharge setelah keadaan yang stabil ke pusat jantung KKM yang lain. Dr. Zul juga melampirkan kenyataan KKM dalam hantarannya menjelaskan bahawa pesakit yang dirujuk tersebut terus dipantau selama 6 bulan hingga 1 tahun jika mereka adalah dewasa dan 1 hingga 2 tahun jika mereka adalah kanak-kanak. Pendekatan strategi ini membolehkan kira-kira 4,000 pesakit baru dirujuk ke IJN setiap tahun dan memaksimumkan keberkesanan kos. Menteri juga menjaminan pusat jantung KKM diurus oleh pakar kardiologi dan pakar bedah kardiothoracic yang bereputasi dan bertauliah. Yang penting, KKM akan terus memastikan penjagaan dan keselamatan. Baik. Dia, pertama sekali, IJN tu milik siapa? IJN ini milik sebuah syarikat yang dimiliki oleh MOF, 100%. Cuma, IJN beroperasi sebagai satu badan corporate. Arti kata charges dia bukan charge hospital kerajaan. Charges IJN bukan charge hospital kerajaan. Charge dia, charge hospital biasa. Arti kata kalau open heart surgery RM60,000, RM80,000, RM100,000 dan sebagainya. Kalau stand RM20,000, RM30,000, itu normal. Okay, so dia akan operate macam biasa. Cuma kelebihan IJN adalah mereka kerana dana yang dia ada itu mereka boleh hire subspecialist, specialist dan subspecialist, pakar dan juga sub-sub pakar yang lebih yang lebih pakar lah kita kata kan di dalam IJN. Itu kelebihan yang mereka ada. Baik. Namun begitu, kita kena faham bahawa bila contohnya macam pesara itu dia dah dibedah, okey, dia dah melalui operasi dan sebagainya. So dia tak perlu lagi pergi kepada IJN yang IJN tu. Dia akan dihantar ke hospital KKM biasa yang Dr. Zul sebut tadi. Ada 10 hospital yang ada cardiologist. Okey, di negara kita ada
pakar-pakar tersebut. Di mana dia pemantauan dewasa ni 6 bulan sehingga ke setahun. So, dia ada proses pemantauan tersebut. Okay. So, proses pemantauan ini pun, kadang yang jaga ataupun yang pantau tu pun, bukannya doktor-doktor biasa juga, kardiologis juga. Dan mereka berinteraksi dengan IJN kalau sekiranya ada complication. Kalau kita tahu, takkan kita nak terangkan semua prosedur-prosedur di dalam hospital, tetapi itu yang berlaku lah. So, why is that important? Kenapa perkara ini important? So that, bila kita dah discharge kan, mereka yang daripada IJN, so ada ruang baru untuk pesakit baru pula masuk. Kalau tidak, nak kena queue dekat IJN tu sampai 2-3 bulan. So, dah baik, dah elok, dah bedah sebagainya, maka diturunkanlah ke ward biasa, which is ke hospital biasa. Fair lah perkara tersebut. Dan ini dijawab juga oleh KJ. KJ juga. IJN discharge penjawat awam, Khairi setuju penjelasan KKM. Bekas Menteri Kesihatan Khairi setuju dengan penjelasan KKM berhubung isu penyakit jantung yang dikeluarkan atau discharge dari IJN untuk dihantar ke rawatan pusat jantung di hospital kerajaan. Menerusi rakaman podcast Keluar Sekejap, Khairi berkata pesakit yang berada dalam keadaan stabil akan di-discharge dari IJN untuk rawatan susulan di hospital kerajaan. Apa yang KKM menjelaskan ialah apabila mereka iaitu pesakit berada dalam keadaan stabil, pesakit akan di-discharge untuk dihantar kepada hospital kerajaan. Kita fahamlah, mungkin kos di IJN ni agak tinggi. Apabila sudah stabil, doktor atau pakar kardiologi yakin pesakit itu boleh dirawat di hospital lain, maka mereka dihantar untuk diletakkan di bawah penjagaan hospital kerajaan. Saya rasa okeylah jawab KJ dalam isu tersebut. Sebab apa tuan-tuan, dalam kes pesara-pesara awam ni, bila mereka dihantar ke IJN, dia nampak murah lah sebab yang membayar kos tersebut adalah MOF, adalah kerajaan. So, bila mereka dah melalui proses yang sepatutnya, prosedur yang sepatutnya, maka mereka di-discharge ke hospital biasa supaya boleh, orang kata apa, murah lah lagi kos dia yang pertama. Kedua, daripada segi, orang kata, mereka berada di situ sebagai pemantauan. Dia bukan lagi nak bedah atau sewaktu dengannya. Mereka dah dipantau. So that pesakit baru pula boleh kita bawa masuk ke dalam IJN. Dan bagi saya itu fair. Kan, itu fair. Bagi saya that's fair. Tapi balik juga kepada isu, abang kata, kepada cerita KWSP tadi. This is what I mean. Now, open heart surgery saja tuan-tuan. Tuan-tuan boleh betulkan kalau saya silap lah. Yang mana open heart 60,000 to 100,000 tak lagi. Kalau tebuk tu bolehlah murah sikit. Kalau stand mungkin dalam 15,000, 20,000 satu stand. Kan, itu kos. Belum kita cerita hospitalization, belum kita cerita, sebab itu sementara kita muda ni, yang pertama, jangan ambil gula atau ambil alternatif kepada gula. Yang kedua, dah berhenti merokok. Ini saya nak cerita menurut kajian, siapa yang berbawah 35 tahun, yang berhenti merokok, risiko untuk sakit jantung dan juga kanser semakin drastik berkurangan. Atas 35 ni payah sikit. Tapi bukan kata mustahil, payah sikit. Tetapi, cubalah berhenti. Kan? Kalau tak boleh juga berhenti, klinik-klinik kesihatan di tempat kita ada menawarkan pakej berhenti merokok. Tuan-tuan bolehlah pergi, tuan-tuan perempuan boleh pergi dan apa orang kata, dan yalah, go for it lah. Satu lagi antara pembunuh terbesar di dalam negara kita di kalangan wanita sekarang ini, the number one killer is no longer cancer. It's actually jantung. Actually sakit jantung. So quite alarming juga even untuk wanita sekalipun. So alarming untuk wanita. Okay. Alright, semalam saya cerita pasal Fahmi Rafidah marah Fahmi kan. Dia kata akaun Facebook dia di-skat. Kemudian Johan Jaafar pun kata Fahmi patut minta maaf. Saya kata sebenarnya Fahmi tak ada kena-mengena. Fahmi Fazil Rafidah, Fahmi kata dia tak terlibat isu Facebook, hantaran Facebook di-skat. Bekas Menteri Rafidah Aziz berkata Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menjelaskan kepadanya yang dia tidak mengeluarkan sebarang arahan untuk menjegat satu hantaran Facebooknya. Istilah Rafidah mendakwa media sosial ditapis setelah salah satu hantarannya pada 27 Februari mengenai IJN disekat daripada halayak di Malaysia. Dia kata dia tidak terlibat dalam arahan untuk sekatan. Baik. Saya nak ceritalah sikit. Sebenarnya, betul, SKMM tak boleh sekat pun. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia di bawah Wabi Fahmi Fazil tak boleh sekat. Dia boleh cadangkan, kalau dia nak, cadangkan kepada social media ini untuk sekat akaun-akaun. Dan mereka kena justifikasikan.
Contohnya benda itu teroris ke, dia melibatkan kanak-kanak ke, suatu dengannya. So dia kena justify. Kalau tak ada justification, social media dia tak akan buat. Dia akan takkan terlibat nak buat benda-benda orang kata nak sekat dan sebagainya. Tetapi kalau ada komplain ataupun ada trigger AI dia ada AI dia sendiri yang trigger perkataan-perkataan yang tak sepatutnya ataupun report daripada user, maka berkemungkinan itu boleh menyebabkan dia kena sekat. Tak semestinya dia kena mengena dengan YB. Jadi itu perkara yang kita kena perlu faham dan prosedur yang kita kena perlu tahu. So itu saya kata semalam. Terlebih dah tu. Alright, terlebih sudah. Okay. Last kali sebelum saya pergi kepada SST tuan-tuan, cerita SST tu. Aku bagi pendek je cerita SST. Taklah pendek. Panjang juga cerita SST tu kan. Right. BN sedia letak calon jika 6 kerusi parlimen bersatu dikosongkan. Barisan Nasional pada hari ini mengumumkan bersedia meletak calon bagi merebut kembali kerusi di sandang ahli parlimen bersatu sekiranya pengosongan 6 kerusi berkenaan berlaku. Pengerusinya Datuk Seri Ahmad Zahid juga Timbalan Menteri berkata, Perdana Menteri berkata sebelum ini kerusi-kerusi itu disandang oleh ahli parlimen daripada BN. Kita akan mengadakan rundingan dengan kepimpinan Kerajaan Perpaduan untuk menentukan jika ada pengosongan kerusi itu. Pasti perundingan untuk mendapatkan semula kerusi tersebut akan memberi utamaan kepada calon UMNO dan BN, katanya. So, 6 calon tersebut daripada Kuala Kangsar, Labuan, Bukit Gantang, Jeli, Tanjung Karang dan juga Gua Musang. Bagaimanapun, Ahmad Zahid juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, beliau percaya peraturan Parlimen dan Perlembagaan Persekutuan tidak memperuntukkan ahli Parlimen Bersatu berkenaan boleh dikosongkan biarpun terdapat usaha daripada Bersatu supaya ia berlaku. Beliau berkata pindaan yang dilakukan Bersatu nampaknya seperti satu pembalasan kepada tindakan daripada pemimpinnya yang membawa masuk ahli Parlimen UMNO untuk menyertai parti berkenaan. Kini tanpa sebarang usaha pun daripada pihak UMNO dan BN, kita lihat 6 orang daripadanya telah menyokong Perdana Menteri. Okay. Dan Bukit Gantang mengatakan hari ini MP Bersatu terus sokong PM Sorong Anwar. ROS belum tentu lulus pindaan parti. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Hussein berkata tetap tidak berbelah bahagi dalam menyokong PMX dan berkata ahli Parlimen Bersatu yang lain juga tidak perlu takut. Dia berkata peraturan baru Bersatu, dia kata peraturan Bersatu untuk menghalang wakil rakyat parti itu berpaling tadah dengan menukar sokongan sebenarnya tidak boleh menghalang ahli Parlimen Bersatu daripada menyokong Anwar. Saya menyeru ahli Parlimen Bersatu yang ada rancangan atau niat untuk bantu kawasan masing-masing, beri sokongan kepada PMX. Teruskan. Pindaan ini tidak boleh halang sokongan kepada PMX. Kalau perlembagaan ini belum lagi diluluskan oleh ROS dan boleh dibawa ke mahkamah untuk dicabar. Jangan putus asa, katanya. Saya dah sebut semalam bahawa even katakanlah pindaan tersebut berlaku, sebenarnya belum tentu daripada segi undang-undangnya bahawa ke-6 kerusi tersebut boleh dikosongkan. Ini berterima kasih juga kepada apa yang berlaku dan dilakukan oleh dilakukan oleh Bersatu sendiri. Undang-undang anti-lima empat parti itu dibuat oleh Bersatu, dia tinggalkan loophole atau lakuna atau kekosongan itu. Tujuan dia adalah supaya pada PRU ke-15 penyokong-penyokong UMNO Pakatan Harapan boleh sokong mereka kalau tak cukup kerusi. Tetapi mereka lupa benda itu boleh makan diri. Sekarang ini, keris, senjata sudah makan tuan. So, kalau dia buat pindaan tersebut, adakah terus gugur ke 6-6? Tak semestinya. Sebab mereka bawa perkara itu ke mahkamah. Dan bagi saya, pendapat saya, Tan Sri Jo akan cakap, kita tunggu keputusan mahkamah lah. Benda itu boleh pergi dilihat ke hadapan. Mungkin boleh apply kepada yang akan datang, yang nak lompat akan datang. Yang nak lompat akan datang boleh. Tapi yang sudah melompat mungkin tak boleh apply. Jadi nasihat saya kepada penyokong ataupun ahli parlimen Bersatu, sila sokong PMX sekarang. Ni promosi sebelum benda itu diluluskan, nyatakan sokongan anda kepada PMX sekarang sebelum tamat tempohnya. Kan? Sebelum tamat tempohnya, nyatakan sokongan anda kepada PMX sekarang. Walaupun kita tak perlukan sokongan anda, tapi, why not? Come on. Nyatakan sokongan. Teruskan. Alright. Menarik, tuan-tuan. Menarik. Yes. Itu dia pengkhianat
akan dikhianati. Ya. Alright. Habis kat situ. Saya, yang ni terakhir ni saya nak buat cerita tentang SST, tuan-tuan. Saya nak buat cerita tentang SST. Baik. Baru-baru ini kerajaan mengumumkan kenaikan SST ataupun cukai Sales and Service Tax kepada 8%. Terus semua orang assume, semua ni saya masukkan walaon lah, assume dan juga buat video. Tengok ini, semua barang akan naik kepada 8%. Kan? Barang akan mahal. Habislah kita. Semalam tadi ada orang buat TikTok, harga ayam sama je. Kenapa? Kenapa harga ayam sama je? Kenapa tak ada perubahan? Apa yang berlaku ni? Apa sebenarnya SST? Tu saya kata orang yang cakap tu pun dia tak reti, tapi dalam masa sama kita pun yang nak buat SST ni pun tak pandai nak menjelaskan apa itu SST. Itu masalah juga. Tahun 2014 dahulu saya adalah antara yang berceramah tentang apa itu GST. Okay. Alright. Now, kita kena faham ini dahulu. Pelaksanaan 8% itu hanya untuk service tax. SST ada dua elemen. Satu sales, satu service. Sales tu jualan. Service tu adalah perkhidmatan. So 8% ini hanya apply kepada service. Sales tak apply. Kerana apa? Sebab sales dia ada dua. Sales dia ada tax daripada 5% sehingga 10%. Kalau 8% turunlah maksudnya. So sales tak apply. Okay. Prinsip yang kedua kita kena faham adalah di dalam Sales Act, semua perkara di dalam jualan yang melibatkan jualan produk adalah taxable, melainkan yang dicukai, yang dikecualikan oleh akta. Okay, saya ulang. Semua perkara adalah boleh cukai yang dalam jualan, melainkan barang-barang produk, melainkan yang dikecualikan oleh akta. Tetapi di dalam dalam Service Act, di dalam akta perkhidmatan, semua perkhidmatan tidak ada cukai, melainkan yang disenaraikan oleh akta. So dia terbalik. Dalam sales tadi semua dicukaikan, kecuali yang dikecualikan. Tetapi dalam servis semua tak ada cukai, kecuali yang disenaraikan. Sebelum ini, cukai servis tu ada yang dah 6%. So bila dia naik 8, dia bukan naik 8%, dia naik 2%. Dan bukan pada semua servis. Bukan pada semua servis. Kita tengok. Alright, apa yang anda perlu tahu? Saya kata dia SST, Sales and Service Tax. Kita ada Service Tax 2018, Sales Tax 2018. Alright. Now, Section 8. Sekejap, saya besarkan benda ni. Okay. Dalam Section 8, Sales Tax, a tax to be known as sales tax shall be charged and levied on all taxable goods. Okay. What products are exempt? Apa benda yang tak taxable? Hanya yang tak taxable adalah sales tax yang tak taxable. Contohnya, live animal, fish, seafood, certain essential food items including meat, milk, egg, vegetable, fruit, bread, books, magazine, newspaper, journals and periodicals. Itu antara contoh yang tak kena tax. Lain tu banyakkannya kena tax. Itu service. Itu sales tax. Itu tax. Itu adalah sales tax. Tetapi dalam service tax 2024, dia ada grouping dia. Okay. Now, yang kena 8% adalah group A, hotel, service apartment, bed and breakfast. Sebelum ini, dia 6%. Dia naik ke 8%. Group B, restoran, bus, coffee shop. Sebelum ini 6, naik ke 8. Group C, nightclubs, dance club, cabaret, wellness center, massage parlor. Kemudian dia nak propose kepada karaoke center. Yang ni naik 8%. Yang ni new tax. Yang ni sebelum ini tak ada tax, sekarang ni ada tax. Alright. Group D, private club, clubhouse, membership, profession, class. Itu 8%. Group E, golf course, golf driving range. Kenapa nak kena golf driving range ni is? Biasanya yang mainnya orang kaya. Sebelum ni tak ada tax, sekarang kita taxkan. Group F, lottery, gambling machine, game of chance. Kenapa tuan-tuan?
Sebab sebelum ini tak ada tax. Atau 6%, saya tak ingat. So, naikkan tax untuk mengurangkan orang daripada pergi berjudi. Secara legal. Grup G, okay, yang ni semua profesional lah. Legislation, accounting, assessment, engineering, architecture, consulting, training. Ini semua kalau tak silap saya sebelum ini 6%. Kalau tak silap saya. Sekarang ini ditingkatkan kepada 8%, naik 2%. Credit card service, RM25 setahun, 8%. Kemudian takaful, telecommunication, semua. Kecuali space provider, parking vehicle, food and beverage, itu 6% remain. Okay. Kemudian ada expansion juga kepada brokerage, underwriting, sebagainya. Electricity hanya untuk penggunaan 600 kilowatt hour ke atas. Baru dia kena tax. 600 kilowatt hour ke atas. Kalau tuan-tuan tak guna lebih kurang dalam RM700, RM800 kot penggunaan sebulan. Kalau tuan-tuan tak guna itu, tak payah risau. Kemudian logistic service. Okay, yang ni logistic service ni. Alright. Logistic service. Okay, saya nak cerita logistic. Yang ini termasuk Lazada, Shopee dan sewaktu dengannya. Okay. Habislah barang-barang kita dalam Lazada, dalam Shopee ni semua mahal lepas ini, tuan-tuan. Saya kata tadi ini sales tax ke ini service tax? Saya kata tadi ini sales tax ke ini service tax? Ini adalah service tax. So yang ini 6% hanya untuk penghantaran. 8% untuk penghantaran. Bukan untuk produk. Produk tax dia sebagaimana yang sebelum ini kalau ada. LGV dan sebagainya. Kalau ada, sebagaimana yang sebelum ini. Penghantaran itu. So, katakanlah penghantaran itu RM5. Okay. Kalau 10%, 50 sen. So, kalau RM5, 10%, so dia lebih kurang dalam 40 something sen. 40 sen kenaikan dia. So, kena tambah RM5, 40 sen. Itulah jumlah tax yang tuan-tuan kena bayar. Hanya untuk warehouse, penghantaran, shipping, itu sahaja.